Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu lagi kita dalam subjek Bahasa Melayu tahun 4 bersama Cikgu Farah. Topik kita pada hari ini ialah kisah aku dan datukku. Cikgu harap semuanya sudah bersedia ya. Jom kita teruskan. Baiklah murid, sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, Cikgu hendak kamu teka di manakah kita berada sekarang? Pandai pun. Kita berada di lapangan terbang antarabangsa Senai Johor. Okey, tentu kamu pernah pergi melawat ataupun berkunjung ke lapangan terbang di kawasan kamu. Okey, baiklah, hari ini kita akan lihat apakah kemudahan ataupun objek yang terdapat di lapangan terbang. Jom. Baiklah murid, tema kita pada hari ini adalah kemasyarakatan, unit 2, prihatinnya kita. Tajuk, kisah aku dan datukku. Standard kandungannya adalah 3.2 dan standard pembelajarannya adalah 3.2.1. Cikgu harap kamu boleh rujuk bersama-sama buku teks halaman 10. Baiklah murid, standard kandungan kita pada hari ini 3.2 iaitu menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Standard pembelajaran 3.2.1 iaitu membina dan menulis ayat daripada bahan multimedia. Baiklah murid, sebentar tadi kita telah berada di lapangan terbang antarabangsa Senai Johor. Jadi sekarang kita akan membaca teks ataupun situasi datuk dan nenek Hadif telah menziarahi mereka sekeluarga dan mereka ke sana menaiki kapal terbang. Okey, mari kita lihat apa perasaan datuk dan nenek apabila berada di lapangan terbang dan apa yang mereka telah ceritakan kepada Hadif. Jom kita baca bersama-sama. Baiklah murid, kemahiran kita pada hari ini ialah kemahiran menulis. Okey, mari kita baca petikan ini bersama-sama. Sedia ya? Datuk dan nenek telah ke Johor Bahru untuk menziarahi Hadif sekeluarga. Mereka telah menaiki kapal terbang ke sana. Datuk gembira, nenek pula kagum akan kemudahan yang disediakan di lapangan terbang. Setibanya mereka di rumah Hadif, Datuk telah menunjukkan beberapa keping gambar yang telah dirakam menggunakan telefon pintarnya. Jadi, menerusi petikan ini, kita akan dapat lihat beberapa keping gambar yang telah ditunjukkan oleh Datuk Hadif kepada Hadif. Apa yang telah mereka lalui di lapangan terbang. Jom kita lihat gambar yang pertama. Baiklah murid, sebelum kita hendak membina ayat, kita perlu tahu dahulu bagaimana cara ataupun panduan untuk kita menulis ayat yang lebih menarik dan lebih tersusun. Jadi di sini cikgu akan kongsikan kepada kamu bagaimana tips untuk membina ayat yang lebih menarik dan gramatis. Baiklah murid, antara tips yang kita boleh gunakan untuk membina ayat ialah frasa 1, S, A, T, U, iaitu S untuk siapa, A apa, T tempat dan ulasan. Siapa yang membuatnya, apa, apakah aktiviti ataupun perbuatan yang telah dilakukan, T tempat, di mana aktiviti itu dijalankan, dan U ulasan
penerangan ataupun keterangan bagi ayat yang telah kamu bina. Baiklah murid, antara tips yang kita boleh gunakan untuk membina ayat ialah frasa 1, S, A, T, U, iaitu S siapa, A apa, T tempat dan U adalah ulasan. Siapa yang telah melakukannya, apakah aktiviti ataupun perbuatan yang sedang dilakukan, T tempat, di manakah aktiviti itu dijalankan, dan U bagi ulasan, keterangan bagi ayat yang telah kamu ataupun sedang bina. Okey, satu ini lebih sesuai untuk aras rendah kerana kita boleh hafal S, A, T, U. Okey, boleh murid-murid? Baiklah murid. Frasa yang kedua kita boleh gunakan dalam membina ayat ialah frasa skop, iaitu S untuk siapa, K untuk kerja, iaitu kata kerja, O objek dan perluasan. Okay. S siapa, kamu boleh tulis kat siapa yang terlibat, iaitu ibu ataupun abang. Okay. Kata kerjanya ialah membasuh. Seterusnya objek. Apakah objeknya? Okay, kamu boleh tulis iaitu contohnya ialah kereta. Okay, dan perluasannya apa-apa keterangan yang sesuai. Contohnya abang membasuh kereta di halaman rumah bersama adik. Okay, itu contoh Jadi, siapa, kata kerja, objek dan perluasannya di mana. Ataupun keterangannya untuk menerangkan setiap frasa ni. Okey? Boleh? Baiklah murid, contoh yang telah diberikan pada kamu ialah petugas di lapangan terbang menyorong kerusi roda yang diduduki oleh nenek. Okay, jika kita ambil frasa yang kedua yang cikgu terangkan sebentar tadi ialah skop. Okay, mari kita tengok sama-sama. Petugas untuk siapa? Petugas di mana? Iaitu di lapangan terbang. Menyorong ialah perbuatan ataupun kata kerja iaitu K. Seterusnya, objek yang digunakan ialah kerusi roda. Seterusnya, yang diduduki oleh nenek ini kita boleh letak sebagai perluasan ataupun keterangan, okey? Huraian. Okey, cuba kamu tengok semula. S, petugas di lapangan terbang. Kata kerjanya ialah menyorong ataupun menolak. Untuk objek ialah kerusi roda. Keterangannya ataupun perluasannya ialah yang diduduki oleh nenek. Jadi, lengkap tak ayat yang telah diberikan sebagai contoh? Okey, mari kita tengok gambar yang kedua. Baiklah murid, kita teruskan dengan gambar yang kedua, iaitu frasa yang diberikan kepada kamu ialah travel letter dan memudahkan. Sebelum kita membina ayat, kita perlu tahu dahulu apakah maksud travel letter. Okay, travel letter ialah laluan pejalan kaki yang bergerak secara mendatar. Okay, dia bergerak
secara automatik lah. Okay, penumpang yang datang ke sini menggunakan travelator ini untuk memudahkan perjalanan mereka. Okay, untuk membawa beg yang berat. Okay, kalau daripada kita nak buat ayat, okay, kamu tengok dulu frasa pertama ataupun huruf pertama, iaitu siapa yang terlibat dalam aktiviti ini. Okay, siapa tahu? Okay, baiklah, pandai. Datuk dan nenek. Mereka menggunakan travelator untuk memudahkan perjalanan. Okay, perjalanan di mana? Di lapangan terbang. Okay. Okay, seperti yang kita tengok tadi, siapa yang terlibat dalam aktiviti ini, iaitu Datuk dan nenek. Okay, untuk siapa? Okay, menggunakan untuk kata kerja ataupun perbuatan. Travelator sebagai objek. Okay, untuk memudahkan perjalanan mereka semasa di lapangan terbang ini, kita boleh tulis sebagai perluasan ataupun keterangan. Jadi lengkaplah ayat yang hendak dibina. Yang penting ada siapa, kata kerja, objek dan juga ialah perluasan. Okay? Ini sangat penting untuk kamu membina ayat. Okay? Boleh murid-murid? Okay, jom kita sambung membina ayat. Baiklah murid-murid, gambar yang ketiga, mari kita lihat sama-sama. Frasa yang diberikan ialah datuk dan juga pengangkutan khas. Okey, bulatkan gambar datuk dahulu. Pengangkutan khas yang digunakan ialah ataupun objek yang digunakan ialah kereta. Okey, kereta khas ni adalah sama macam pengangkutan khas yang disediakan di lapangan terbang. Baiklah datuk, kamu boleh tulis sebagai siapa? Dan okay, kata kerjanya kita belum tahu lagi. Dan juga P, perluasan, juga sebagai keterangan. Okay, datuk, kata kerjanya ialah menaiki. Pengangkutan khas sebagai objek. Perluasannya, kamu boleh tuliskan apa sahaja yang sesuai untuk kamu tuliskan berdasarkan situasi. Okey, boleh murid-murid? Baiklah murid, mari kita lihat contoh ayat yang telah diberikan, iaitu datuk menaiki pengangkutan khas yang disediakan setelah penat berjalan. Okey, barulah frasa skop ini lengkap apabila kamu menulis secara begini. Okey, datuk menaiki pengangkutan khas yang disediakan setelah penat berjalan. Untuk perluasan ni, kamu boleh tuliskan apa-apa yang sesuai berdasarkan suasana ataupun situasi. Okey. Baiklah murid, mari kita lihat pula gambar seterusnya. Frasa seterusnya yang diberikan ialah menolak dan juga laluan landai khas. Okey, menolak, mari kita bulatkan dahulu aktiviti yang sedang dilakukan, iaitu menolak. Untuk kata kerja,
Okey, menolak apa murid-murid? Menolak kerusi roda. Kerusi roda nenek ni kita tulis sebagai objek. Okey. Okey, mari kita lihat pula laluan landai khas ialah keterangan yang digunakan dalam gambar ini. Okay, sebelum itu kita lihat dulu siapa yang sedang melakukan aktiviti ini. Okay, kamu boleh bulatkan juga pada petugas. Petugas sedang menolak kerusi roda nenek. Okay, perluasannya murid-murid, kamu boleh tulis sebagai menggunakan laluan landai khas yang disediakan oleh pihak lapangan terbang. Ataupun kamu boleh tuliskan keterangannya menggunakan ayat kamu sendiri. Jadi lengkaplah frasa S, K, O, P iaitu skop. Seterusnya mari kita lihat pula contoh ayat yang boleh kamu tulis untuk membina. Baiklah murid, contoh ayat yang diberikan ialah seorang petugas khas menolak kerusi roda nenek menggunakan laluan landai khas. Jadi mari kita lihat dulu perkataannya yang kita boleh tulis ataupun frasanya ialah seorang petugas khas kita boleh tulis sebagai siapa, menolaknya ialah kata kerja, perbuatan. Okey, seterusnya kerusi roda nenek adalah kita boleh tulis sebagai objek. Okey, dan menggunakan laluan landai khas sebagai perluasan. Jadi menggunakan frasa skop, kamu boleh membina ayat secara lebih tersusun dan teratur. Okay, baiklah murid, mari kita lihat gambar seterusnya ialah situasi di tempat letak kereta khas. Sebab apa cikgu cakap tempat letak kereta khas? Kerana di sini terdapat lambang orang yang berkerusi roda ataupun orang kurang upaya. Okey, kita sebut sebagai OKU. Okey. Frasa yang diberikan ialah meletakkan dan juga tempat letak kereta khas. Jadi bukan sebarang orang yang boleh meletakkan kereta di sini. Hanya mereka yang istimewa iaitu orang kurang upaya yang boleh meletakkan kenderaan di sini. Okey, mari kita lihat meletakkan. Okey, meletakkan sebagai kata kerja K dan juga tempat letak kereta khas ini adalah sebagai perluasan. Okey. Huruf ataupun frasa yang belum ada ialah S, O dan O. Okey. Bagi siapa yang meletakkan apa? Okey, meletakkan kereta, objeknya ialah kereta di tempat letak kereta khas. Siap. Baiklah murid, contoh ayat yang diberikan ialah ayah meletakkan kereta di tempat letak kereta khas yang disediakan untuk kemudahan orang kurang upaya. Jadi lengkaplah
frasa skop yang kita hendak gunakan untuk membina ayat. Okey, untuk yang disediakan sampailah kurang upaya, kamu boleh tambah sekiranya kamu mahu gunakan. Okey, yang penting frasa S, K, O dan P ada dalam setiap ayat kamu. Jadi barulah nampak ayat kamu lebih tersusun. Baiklah murid, kita telah sampai ke penghujung pelajaran. Sebelum itu, cikgu mahu kongsikan secara keseluruhannya nilai murni yang kita boleh ambil daripada bahan grafik yang kita telah bina ayat tadi ialah, salah satunya ialah prihatin. Okey, apa maksud prihatin murid-murid? Okey, prihatin tu sama juga macam ambil tahu dan ambil berat. Kita mestilah prihatin terhadap mereka yang kurang berkemampuan daripada segi tenaga. Contohnya macam nenek. Nenek menggunakan kursi roda. Jadi sekiranya kita terjumpa mereka yang kurang berkemampuan daripada segi tenaga, kita haruslah prihatin dan membantu apa yang kita boleh. Okey? Tak kiralah dekat mana-mana sahaja yang kamu jumpa, kita perlulah prihatin terhadap orang sekeliling kita. Banyak lagi nilai murni yang kamu boleh pelajari, tapi yang ini adalah salah satu yang paling pentingnya, iaitu nilai murni prihatin. Okey, cikgu harap kamu dapat mempelajari sesuatu pada hari ini. Baiklah murid, bagi mengukuhkan lagi pemahaman kamu terhadap pelajaran pada hari ini, cikgu dah sediakan satu latihan untuk kamu membina ayat. Okey, nanti kamu boleh buat lembaran kerja yang cikgu telah sediakan di dalam fail Bahasa Melayu. Jangan lupa buat ya. Okay, nanti kita semak sama-sama.